Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina shafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Billahi ta'ala al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن بهذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظ من الخطر والضلال فأنت الموفق كل أمر وأنت علام الغيب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب عنا وحكمة بالرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم جعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya kita dikumpulkan malam ini di dalam majlis ilmu, dijemput menjadi tetamu Allah dan Rasul. Mudah-mudahan berbekalkan niat kita yang baik, niat kita yang ikhlas. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita manfaat dan keberkatan majlis ilmu insya-Allah. Baik, malam ni giliran kita Risalah Misbah Munir. Muka surat berapa dah jauh itu? Surat 30. Tambihun. Dan bagian berapa tu? Bawah ke di ujung tu. Hujung sangat tu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Insya-Allah. 36 Mana ni ada tahlil Baik. Tanbihun. Dulu katanya musannif baca laju sikit ulangan episod dulu. Jadi tanbihun katanya musannif dulu. Ini satu penjagaan, ini satu peringatan, hati-hati. Tanbihun kalau dalam kitab isyarat tanbih, nak maklumkan pada kita perkara yang dia nak nyampaikan dulu, benda penting. Katanya dulu bermula segala sifat yang tersebut itu, yakni 20 sifat dah. Itu maksud sifat yang tersebut. Terbahagi ia 20 sifat kepada 4 bahagi. Yang pertama dipanggilkan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah iaitu sifat wujud. Jadi sifat nafsiyah daripada 20 sifat tu yang dipanggil sifat nafsiyah ada satu je. Ada satu je sifat nafsiyah iaitu sifat wujud. Wujud tu nama bagi sifat yang mesti ada pada Allah Taala. Melayu terjemah dengan ada. Wujud tu terjemah Melayunya sifat ada. Jadi sifat ada itulah dipanggil nafsiyah. Sebab apa dipanggil nafsiyah? Tu tengok. Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah itu, wujud tu dipanggil nafsiyah, artinya sifat yang bangsa zat. Kita dah maklumkan hari itu. Mudah-mudahan nak faham sifat nafsiyah ni sifat yang nak menunjukkan, sifat yang nak menerangkan, sifat yang nak menyatakan diri zat. Ada. Bila kata ada power bank, ada power bank. Serta-merta dalam fikiran kita, dalam kefahaman kita serta-merta tergambar. Makna kita segera faham bila sebut ada power bank. Serta-merta lah nampak power bank bentuknya begini, warnanya begitu, fungsinya begini dan begitu. Sebab itulah dipanggil ada tu sifat nafsiyah, yakni sifat yang dibangsakan kepada zat, sifat yang dibangsakan kepada diri sesuatu. Contoh bila kita kata ada rumah, serta-merta terbayang diri rumah tu. Zat tu makna diri sesuatu. Ada rumah, terbayang dah
Faham dah ada bumbung, ada tingkap, ada pintu, ada ruang tamu dan sebagainya. Begitulah seterusnya. Tapi syarat kena kenal barang tu dulu. Kena kenal barang tu dulu. Contoh saya kata dalam bonet ada durian, serta-merta terbayang dah rupanya, bentuknya, warnanya. Bagi orang yang dah pernah jumpa durian, makan durian, pegang buah durian, dengan bukan kata buah aja, bukan nampak diri buah aja, faham dah rasanya begini dan begitu. Tapi bagi orang yang tak mengenal makhluk yang bernama durian tu, orang yang tak kenal, ataupun dia hanya dengan nama je durian, tapi tak pernah tengok gambar pun tak pernah, depan mata pun tak pernah, tiba-tiba saya cakap dalam bonet tu ada durian, dia bayangkan tak apa-apa tak tahu, buah sentul ke, dia bayangkan buah pisang ke, buah nanah ke. Sebab apa tadi? Sebab dia tidak tak kenal. Dia tak kenal. Bila tak kenal diri barang tadi, bila sebut ada durian, dia faham kod lain. Dia faham buah durian ni makan jenis kupas lagu tu. Tu buah pisang lah. Sebab itulah kenal tu pun penting. Kalau setakat dengan nama je, tak pernah jumpa, tak pernah tengok, tak pernah faham apa yang dipanggil durian tadi tu, bila sebut ada durian, kita duk gambar benda lain, duk faham kod lain, duk iktikad kod lain. Kalau salah iktikad pasal durian tukar dengan buah pisang, tak jadi masalah benda tu. Tapi bila sebut ada Allah, tu ada Allah. Tadi ada durian, boleh kita gambarkan warnanya, bentuknya, tempatnya. Ini ada Allah. Semua pakar-pakar percaya ada Allah. Apa yang tuan-tuan segera faham bila sebut ada Allah? Ada Allah, ada yang terbayang atas langit. Rosaklah akidah. Bila sebut ada Allah, yang duduk atas langit tu. Ada Allah yang turun naik langit tu. Ada Allah yang warnanya begini dan begitu. Ada Allah yang duduknya di sini dan duduk di situ. Maknanya akidah dia, pegangan dia, kepahaman dia, kepercayaan dia tentang Allah tadi dah silap, dah salah. Itulah akibat musibah daripada tidak mengenal Allah. Musibah daripada tak kenal Allah. Bila sebut ada Allah, dia faham kod lain. Bagi orang yang dah belajar mengenal Allah, dengan makna dah mengetahui, memahami sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, bila sebut ada Allah, dia faham dah yang adanya sedia kala, yang adanya kekal selama-lama tak binasa, yang adanya tidak berkehendak kepada, tidak berhajat kepada pencipta, yang tidak berhajat berkehendak kepada, menumpang pada sesuatu, yang tidak menyamai dengan jirim jisim pada pihak zatnya, sifatnya, perbuatannya, yang memiliki sifat ilmu, yang ilmunya maha meliputi, mengetahui segala perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus, sifat pendengar dan pelihatnya begini dan begitu. Berdiri dengan sendiri, mukhalafah, tak menyamai dengan sesuatu, wahdaniyah, ketunggalan pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Itu bagi orang yang mengenal. Jadi bila sebut ada Allah, akidah dia tadi itu tidak terpesong oleh. Bagi orang yang tidak ada maklumat tentang Allah, hanya sekadar mengetahui, mendengar namanya Allah, tapi tak tahu apakah sifat yang wajib yang mesti ada pada Allah, apakah sifat yang tidak boleh ada, yang mustahil bagi Allah, dia tak tahu. Apakah sifat yang ada bagi Allah pun dia tak tahu. Jadi bila disebut ada Allah, ataupun dia dengar orang cakap Allah tu ada, dalam hati dia mengingatkan yang duduk atas langit contohnya, maka akidah dia terhadap Allah dah salah, rosak akidah. Kalau pasal buah durian tadi tak apa tuan-tuan, ini pasal Tuhan, jangan buat main-main. Itu sebab tu wujud tu dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah tu maknanya nak menyatakan zat, sifat yang dibangsakan, yang disandarkan kepada zat dia. Tapi kalau zat makhluk, bolehlah kita faham berbentuk, berwarna, dekat, jauh, umurnya berapa dan sebagainya. Bila sebut ada Allah, tak sangkut paut dengan masa, tak sangkut paut dengan waktu, tak sangkut paut dengan tempat, tak sangkut paut dengan segala-galanya. Tidak ada suatu juzuk, satu sudut pun yang mana Allah Ta'ala tu menyerupai dengan makhluk, ataupun tidak ada suatu makhluk pun yang menyamai dengan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Itulah sebab kena Tuhan tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu tahu maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Tuhan tu apa dia? Sebab apa dipanggil Tuhan? Apa sifat yang mesti ada pada dia sehingga dia mesti dipanggil sebagai Tuhan?
Itu yang disuruh belajar dalam ilmu sifat 20 tu. Bukan belajar sifat 20 nak ngajak orang jadi syirik. Jangan kata ilmu sifat 20 ni bid'ah dalalah. Jangan begitu tuan-tuan. Baik. Kemudian sebab apa dipanggil sifat? Ada tadi tu sifat nafsiyah. Kerana apabila disebutkan wujud, yakni ada. Bila sebut ada, maka selalulah makna serta-merta lah, selalu tu makna serta-merta lah menuju kepada zat. Terus kepahaman kita pergi kepada diri zat. Ada durian, serta-merta nampak diri durian. Ada manggis, serta-merta tak bertukar lah bagi orang kenal. Ada Allah, faham terus dah. Begini yang layak bagi Allah, yang tak layak bagi Allah dan sebagainya. Yang keduanya daripada 4 dipanggil salbi. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya sifat yang bangsa ternafi. Ternafi apa? Menolak, menidakkan, menafikan. Apa yang dinafikan? Barang ataupun perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala, Iaitu sifat salbiyah ada 5. Mana? Iaitu sifat yang kemudian daripada wujud. Selepas daripada sifat wujud, mana? Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsi dan wahdaniah. Jadi dari 5 sifat ni lah tergolong di dalam sifat-sifat yang dinamakan dengan sifat salbiyah. Sifat yang mana nak menafikan. Maksud bagi sifat tu nak menafikan perkara yang tak layak dengan Allah Ta'ala. Tengok contoh. Yang pertama qidam. Qidam bahasa Arab, erti Melayunya sedia kala. Tu sedia kala tu terjemahan bagi qidam. Terjemahan alih bahasa je. Tapi maksud dia tu, maksud sedia kala tu apa? Maksud sedia kala itu ialah tidak baharu. Tidak baharu makna kita menidakkan sifat baharu pada Allah. Tidak baharu. Ataupun tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Perkataan tidak tu mesti kena ada, tuan-tuan. Perkataan tidak tu. Tidak itulah yang dimaksudkan tadi dengan menafikan. Tidak baharu ataupun tidak ada permulaan. Kerana kalau Allah Ta'ala tu ada permulaan, dia bersifat baharu. Makhluk ni semua baharu, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala tu ada permulaan, makna dia menyamai dengan makhluk pada pihak sama-sama bersifat baharu. Jadi Allah bukan bersifat baharu. Baharu pada Allah mustahil. Mustahil Allah Ta'ala bersifat baharu. Wajib, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sedia kala. Qadim. Allah Ta'ala tu qadim. Allah tu qadim, sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, itulah maksud yang dikehendaki dengan kata sedia kala. Yang dikehendaki, maksud yang dituju dengan perkataan sedia kala tu, apa maksud dia? Apa tujuan dia tu? Apa yang dikehendaki dengan sedia kala? Tidak ada permulaan. Kerana tiap-tiap satu yang ada permulaan tak boleh dipanggil sedia kala. Tak boleh dipanggil qadim, tak boleh dipanggil tidak. Macam kita ni, makhluk ni semua baharu. Tak ada makhluk yang qadim. Baik. Kemudian yang kedua, baqa. Baqa bahasa Arab. Erti terjemah Melayu, kekal. Apa yang dimaksudkan dengan Allah tu bersifat kekal? Sifat kekal pada Allah tu apa dia? Apa di sifat kekal tu? Sebab makhluk-makhluk ni pun ada kala dipanggil dengan kekal juga. Apa perbezaan kekal yang ada pada makhluk, sifat kekal makhluk dengan sifat kekal Allah? Sama je bunyi dia. Inilah yang berhajat kepada penerangan ni. Bila berhajat kepada penerangan, apa tujuan nak tegang ni? Supaya dapat membezakan di antara kekal yang ada pada makhluk dan kekal yang ada pada Allah. Kekal pada makhluk dengan makna wujudnya makhluk tadi akan memakan masa yang panjang. Contohnya macam syurga dan neraka. Macam syurga dan nikmatnya, macam neraka dan azab-azabnya. Kekal selama-lama. Dengan maksud apa tu? Allah memanjangkan, Allah Ta'ala memelihara. Allah Ta'ala janji dah. Hukum aradinya janji Allah Ta'ala ciptakan neraka dan syurga, dan Allah janji nak mengekalkan syurga dan neraka. Bukan maksud kekal syurga neraka itu seperti kekalnya Allah. Kekal Allah dengan makna apa? Tidak binasa ataupun tidak menerima bina. Itu maksud kekal Allah. Kekal syurga menerima binasa. Cuma Allah janji nak pelihara, tak nak binasakan.
Kalau Allah nak binasakan, baru masuk sekejap Allah nak binasakan syurga, Allah Ta'ala nak binasakan neraka, boleh sangat-sangat, sebab benda tu masuk dalam kekuasaan Allah. Syurga neraka itu masuk dalam perkara mungkin, perkara yang baru, perkara yang harus. Tapi Allah janji sebagai nak memberi balasan kepada hamba-hamba-Nya yang taat dan hamba-hamba-Nya yang melakukan maksiat. Yang taat duduk dalam syurga selama-lama, kekal selama-lama. Dulu yang maksiat pula, yang tak beriman, yang munafik, dan macam-macam lagi, yang tak beriman tu duduklah kekal dengan azab neraka selama-lamanya. Walhal akal kita menerima kalau Allah nak membinasakan, nak memusnahkan syurga dan neraka itu, akal kita boleh terima, kerana syurga dan neraka itu adalah benda baharu. Tiap-tiap benda baharu ada permulaan, tiap-tiap benda baharu menerima terima binasa. Allah bersifat kekal. Apa maksud Allah bersifat kekal? Maksudnya adanya Allah Ta'ala itu tidak binasa, tidak terima binasa. Sampai bila? Selama-lama tak terima binasa. Itulah perbezaan sifat kekal Allah dan sifat kekal yang kita guna pakai pada makhluk. Barulah tak mensyirikkan Tuhan. Kalau orang tu beranggapan, dalam hatinya berpegang, apa maksud wahai Tuhan yang maha kekal, dia sebut Allah tu kekal. Tapi yang dimaksudkan dengan kekal tadi, makna makan masa yang panjang beratus-ratus ribu juta bilion trilion tahun lagi. Allah Ta'ala tu ada. Dia faham begitu. Maksudnya dia dah meletakkan sifat kekal zamani pada Allah. Kekal yang disandarkan dengan masa. Kekal yang disandarkan pada masa tu kekal makhluk, sifat makhluk. Nampak Baik. Jadi elok tak elok dia sifat 20 ni makin jadi tak kenal Tuhan ke, makin faham ke, makin serabut? Dah lagu mana dia larang kita belajar sifat 20? Dia larang pula jangan belajar sifat 20. Orang nak jaga akidah, orang belajarlah sifat 20. Mu tak nak belajar, mu dah yakin akidah tu mu betul. Sebab tu mu tak peduli ilmu sifat 20 ni. Mu tak nak belajar, duk ontok-ontok. Jangan duk hasut orang lain jadi macam mu juga. Ada orang duk datang sini ngajar kata tak wajib sifat 20. Ada? Tak ada lagi? Ke pernah ada ke apa? Tak ada. Kalau ada beritahu kita. Kita nak kenalan juga dengan dia tu. Nak tanya, apa sebab yang kata tak payah belajar sifat 20 tu? Apa alasan dia? Nak tanya je, nak muzakarah. Kalau tak ada eloklah. Kalau ada, itu musibah tu, bala tu. Baik. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu bahasa Arab. Melayu apa? Melayunya maksud ataupun erti terjemahan mukhalafah bukan tidak, bersalahan. Mukhalafah makna bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang bagi segala yang baru. Apa makna baru? Apa makna baru? Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, ataupun tiap-tiap sesuatu yang terima ada dan terima tiap. Jadi benda baru ni banyak tuan-tuan. Nikmat-nikmat syurga tu pun benda baru juga. Siapa pernah tengok benda-benda dalam syurga? Tak pernah tengok, tak pernah jumpa, tak pernah terkhayal. Nabi dah bagi tahu dah kan. Benda-benda nikmat-nikmat dalam syurga tu tak tergambar, tak terakal, tak pernah tengok, tak pernah lihat, tak pernah dengar. Walaupun sungguh pun benda-benda dalam syurga itu luar daripada kotak fikiran kita, tidak ada satu pun yang menyamai dengan Allah. Tak ada satu pun. Nampak? Takut-takut kalau kita tak faham nanti kadang duk nafsu, duk setan, duk bisik dalam hati kita. Dia kata Tuhan tu memanglah tak serupa dengan benda yang kita nampak ni. Benda yang nampak-nampak ni memang tak ada yang serupa dengan Tuhan. Lepas tu dia tanya, kau pernah nampak ke benda-benda gaib? Kita pun jawab, tak pernah tengok benda gaib. Nikmat syurga kau pernah tengok? Tak pernah tengok. Jadi bila tak pernah tengok, boleh jadilah ada dalam banyak-banyak tu nanti, boleh jadi ada yang serupa dengan Tuhan. Dia tengok nak perangkap kita. Bila kita dah belajar, dah sekali-kali mustahil. Sebab mukhalafah Ta'ala tu dari setiap sudut. Zatnya tidak menyamai dengan segala sesuatu yang baru, sifatnya tidak menyamai dengan segala sifat yang baru, perbuatannya tidak menyamai dengan segala perbuatan yang baru, sedia kala lagi dan
selama-lama dunia akhirat, alam zahir, alam gaib, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah. Itulah akidah kita ahli sunnah. Jadi selamatlah kalau duk syaitan bisik-bisik pun minta maaf dah. Minta maaf aku ngaji tauhid dah. Aku ngaji tauhid dah. Aku nak kata Tuhan tu ada benda yang serupa dengan benda gaib, benda yang tak pernah tengok. Oh, mustahil sekali-kali. Mesti tidak sekali-kali Allah Ta'ala tu menyamai dengan benda-benda gaib ataupun benda-benda yang zahir. Mustahil. Larilah dia. Tak sukalah dia. Sebab tu dia benci orang ngaji tauhid. Jadi setan dia benci orang ngaji tauhid. Jadi yang menghalang orang ngaji sifat 20 ni ke adik-beradik dia kan. Setan benci orang ngaji tauhid ni sebab dia tak boleh tipu lah. Bisik kot sini selamat, bisik kot situ selamat, bisik kot sini selamat. Dia kata benci sungguh orang ngaji akidah. Tiba-tiba ada pula manusia yang sama juga benci orang ngaji sifat 20 ni. Dia punya sepupu sepapak lah tu. Sepupu sepapak di mana perangai dia serupa macam setan juga tu. Orang belajar nak jaga akidah, dia pula lagang orang belajar ilmu nak jaga akidah pula dah. Tu. Jangan ikut jenis pahaman macam tu. Tak kira siapa dia, tok guru ke, pak lebay ke, pak kiai ke, ada doktor ke, tak ada ke, ikutlah. Kalau bawa jenis pahaman menolak sifat 20 ni, kata tak wajib, dia ubah aja hukum wajib belajar, dia ubah kepada harus belajar, ataupun dia ubah kepada sunat belajar. Jangan pakai lah tu. Tu dah ingkar ijma' dah orang ni. Benda yang dah diijma'kan oleh ulama' tak boleh gubal dah balik tuan-tuan. Tak layak ilmu kita orang akhir ni nak menggubal perkara yang telah diijma' oleh ulama' dulu-dulu. Tak sampai martabat kita nak menggubal, nak membatalkan perkara-perkara yang dah diijma'kan oleh ulama' dulu-dulu. Tak boleh. Jadi jangan nak belagak pandai kita. Baru ngaji 5-6 tahun baru. Baik. Kemudian qiyamuhu binafsih. Jadi maksud bersalahan tadi yang dikenaki dengan Allah tu bersalahan dengan segala sesuatu yang baru ialah tidak serupa, tidak sebanding, tidak secontoh, tidak semisal. Tidak. Itulah di salbiah. Kemudian qiyamuhu binafsih, erti Melayunya apa? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri? Maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri ialah tidak berhajat kepada pencipta. Allah tu tidak berhajat kepada pencipta. Sebab apa? Kerana dia bukan diciptakan, bahkan dialah pencipta. Dan dia tidak berkehendak menumpang sesuatu yang lain, mengambil sebarang manfaat kepada benda-benda lain, sama ada daripada hukum hakam yang diperintahkan ataupun makhluk-makhluk yang dijadikan. Dia tidak berhajat nak mengambil sebarang manfaat. Dia tak menumpang. Sebab apa? Kerana dia telah maha sempurna. Yang jenis menumpang ni tak sempurna tuan-tuan. Jadi jangan kata Tuhan tumpang arash, Tuhan tumpang syurga, Tuhan duduk atas arash, Tuhan duduk dalam syurga. Jangan cakap begitu. Sebab perkataan tu menunjukkan Allah mengambil manfaat dengan makhluk yang dia ciptakan sendiri. Kita buat kursi, apa tujuan? Nak duduk. Allah buat arash, apa tujuan? Dia nak tumpang ambil manfaat, nak duduk atas. Nampak? Makhluk dan arash itu kan makhluk Allah. Dah tu dalam Quran sebut tu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itulah orang suruh ngaji usuluddin. Tu namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tak boleh pakai zahir. Kena wajib takwil, wajib tanggungkan maksud dia kepada maksud yang mensejahterakan kita daripada menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itulah tujuan takwil. Ayat-ayat mutasyabihat, ayat Quran mutasyabihat, hadis mutasyabihat, wajib takwil, jangan pakai zahir. Kalau pakai zahir nanti kan terang-terang Tuhan tu duduk di langit, duduk atas langit, turun naik langit, ada tangan, ada muka, ada bayang, macam-macam tu. Kalau pakai zahir tu. Sebab tu jangan pakai zahir ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat kena takwil. Waktu nak ngaji tauhid, nak ngaji tafsir, nak ngaji hadis, kena cari orang yang belajar ilmu tauhid. Guru tu pastikan akidah dia akidah ahli
hadis sunnah. Nak ngaji tafsir, nak ngaji hadis, pastikan tu guru tu mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak nanti, kalau jumpa dia, kalau dia mengajar Quran, jumpa ayat-ayat mutasyabihat, terus dia pakai zahir dia. Jumpa hadis-hadis mutasyabihat, terus pakai zahir. Itu yang kata Tuhan turun naik langit tu. Sebab pakai zahir lah tu. Orang ada takwil, ada tanggung apa maksud yang turun naik tu apa? Rahman Allah turun, bukan Tuhan turun. Faham maksud turun ni daripada tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tempat tu kan ke makhluk Allah. Kalau dah turun naik, dah kelakuan dia seperti makhluk, berpindah-pindah daripada satu tempat ke satu tempat, ke depan ke belakang, ke kiri ke kanan, ke bawah ke atas ke bawah. Itu perbuatan kelakuan makhluk. Bukankah dia tak serupa dengan sesuatu? Jadi dah ngaji tauhid ni, pegang elok-elok. Jangan masuk kiri keluar tinggal kanan. Lama kan dah faham mukhalafah. Duk bila ada orang kata Tuhan duduk atas langit, duduk atas aras, hangguk juga kepala kita. Tak ada faedah lah ngaji akidah kalau lagu tu. Orang ngaji akidah ni nak jaga. Tak dia ngaji suka-suka je. Dia ngaji suka-suka. Lepas tu orang tanya Tuhan tu bertempat ke tidak? Alah, dua-dua boleh kata. La ilaha illallah. Dua-dua boleh. Dah ngaji akidah tu. Patut bila mudah tahu orang ni duk ngajar benda jenis lagu tu, tak payahlah mu nak pergi tadah kitab dengan dia lagi. Sebab dah tahu dah pahaman dia tu bukan akidah ahli sun. Ni tadah juga lagi. Tadah juga. Ni jenis mengaji tak reti ni. Dia main tadah aja. Lama-lama dalam perut dia pun jadi rojak. Ilmu yang betul pun ada, yang tak betul pun ada. Dia pun tak tahu nak pilih yang mana sah. Aduh, habis. Tu nasihatnya tuan-tuan, ikut tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh pilih di antara antah dengan berah, itu terpulang lah. Kalau rasa tak boleh, baik tinggal dah. Tak apa Ustaz, kita pilih yang elok-elok. Mu ngaji berapa tahun mu nak pilih ni? Tak apa Ustaz, kita tadah kitab dengan ini, makna kita boleh pilih. Yang elok kita ambil, yang tak elok kita tinggal. Mu tahu ke yang elok tak elok? Masalahnya mu ada ilmu ke nak membezakan yang elok dengan tidak? Nampak tak? Tak ada nampak salah pun, memang tak nampak, mu tak reti. Saya pun tak reti juga. Jadi kita bila tak ada ilmu, tak ada faham kehalusan tadi, jadi kita nampak benda tu sama je. Bila dah ada ilmu, kepahaman baru nampak, tak kena ni, tak kena begitu, barulah boleh pilih. Ini takluk tanjizi qadim pun kita pening lagi. Maksud mukhalafah pun kita tak faham lagi. Tak apa, kita boleh pilih dah. Ikutmu lah. Ikutmu lah. Bagi peringatan tu kena. Yang bagi taufik orang nak berubah tidak tu bukan kita, Allah Ta'ala. Kata benda tu wajib kita sampaikan. Tu serahlah pada tuan masing-masing. Baik, wahdaniyah. Maksud wahdaniyah apa? Tunggal. Apa maksud tunggal? Maksud tidak berbilang tidak berbilang, makna berbilang-bilang Tuhan tu mustahil. Berbilang-bilang zatnya dengan makna zat Allah tu dalam bentuk kam muttasil ataupun zat Allah dalam bentuk kam munfasil, mustahil. Ataupun sifat Allah Ta'ala tu berbilang-bilang dengan maksudnya sifat Allah Ta'ala tu dalam bentuk kam muttasil, mana pada zat Allah ada 10 kudrat, 10 iradat, 10 ilmu dan sebagainya. Mustahil. Tiap-tiap sifat Allah yang daripada jenis yang berbeza tu semua satu-satu. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, hayat sama basar satu. Semuanya satu-satu. Sebab apa pula tak boleh kata banyak? Tu alasan itu kita dah beritahu dah. Banyak kali ulang dah. Sebab apa tak boleh kata banyak sifat kudrat? Sebab apa tak boleh kata banyak sifat ilmu? Sebab apa tak boleh kata banyak sifat iradat dan sebagainya? Dah bagi tahu banyak kali dah. Membawa kepada tidak meratai ta'alluq sifat tu nanti tu kalau banyak sifat. Yang kata banyak tu tilik kepada jenis berbeza. Adapun daripada tiap-tiap jenis semuanya satu. Jenis kudrat satu, jenis iradat satu, jenis sama satu, jenis basar satu. Jadi daripada jenis sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni tilik kepada jenis yang berbeza, tidak terhitung banyaknya, bukan 20 sahaja. Bukan 20 saja, tak terhitung banyaknya. Dan satu pada sifat
Allah Ta'ala dengan makna tidak ada pada yang lain, memiliki sifat sama seperti setaraf dengan sifat yang ada pada Allah. Itu maksud wahdaniyah pada sifat, pada zat, pada sifat. Kemudian itulah maksud wahdaniyah, ketunggalan dengan maksud tidak berbilang-bilang. Jadi 5 sifat tadi semua kita terjemahkan dengan tidak ada, tidak binasa, tidak ada permulaan, tidak binasa, tidak serupa, tidak berkehendak, tidak berhajat, dan tidak berbilang-bilang. Semua ada perkataan tidak. Tidak itulah maksud salbiyah. B. Dan sebab dinamakan sekejap 8:30. Bateri baru ke berjam? Patut laju. Dan sebab dinamakan 5 sifat itu sifat salbiyah, kerana apa? Kerana tiap-tiap satu daripada 5 tadi, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, makna yang dikehendaki dengan perkataan qidam, baqa' tadi itu menuju kepada ternafi, menuju kepada menidakkan, menuju kepada menolakkan barang yang tidak layak daripada Allah. Contoh tadi, apa barang yang tak layak dengan Allah? Ada permulaan. Tolak. Ada permulaan tu tolak kan? Tidak ada permulaan. Baharu. Tolak. Tidak baharu. Apa lagi tadi? Binasa. Tidak binasa. Jadi binasa, baru, serupa, berkehendak, berhajat, berbilang-bilang. Semua ni perkara yang mustahil bagi Allah. Jadi tolakkan. Tidak baharu, tidak dan sebagainya. Atau dikatakan tiap-tiap satu itu, makna tiap-tiap satu daripada 5 sifat salbiyah tadi, maknanya tidak. Kerana itulah dipanggil salbiyah. Maknanya tidak. Apa makna qidam? Tidak baharu. Apa makna baqa'? Tidak bin nasib. Apa makna mukhalafah? Tidak serupa. Apa makna qiyamuhu bin nafsi? Tidak berkehendak, tidak berhajat. Apa makna wahdaniyah? Tidak berbilang-bilang. Ataupun dinamakan salbiyah tadi sebab apa? Bukan suatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Menidakkan barang yang tidak layak dengan Allah. Mana contoh dibagi? Seperti qidam, artinya sedia. Sedia itu terjemah. Maknanya apa? Makna yang dikehendaki. Makna itu cakap Arab. Tapi dah jadi Melayu. Kau cakap ni apa? Makna kau cakap ni macam ni. Kan? Cakap Arab tu makna tu yang dikehendaki maksudnya. Makna yang dikehendaki apa tu? Jadi bila sebut sedia, yang dikehendaki dengan sedia tu ialah tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, yakni bagi adanya Allah tu tidak ada permulaan. Adanya kita, adanya alam, adanya selain Allah, semua ada permulaan. Atau bukan baharu. Boleh ya nak terjemahkan dengan bukan baharu. Sedia kala tu dengan makna bukan baharu. Bukan tu adik-beradik dengan tidak. Dan baqa' artinya kekal. Maka makna kekal itu tidak ada akhir. Atau boleh kita kata tak ada kesudahan bagi adanya Allah. Tidak ada penutup bagi adanya Allah. Boleh. Ataupun dikatakan tidak binasa. Ataupun boleh juga nak diterjemahkan dengan tidak menerima binasa. Tak terima binasa. Akal tak boleh terima binasa pada Allah. Akal tak boleh terima. Sebab kalau akal kita boleh terima Allah tu binasa, habislah. Akal kita boleh terima. Orang kata, satu masa besok Allah tu besok lah dah masuk dalam syurga, yang syurga neraka. Boleh jadi Tuhan tu besok binasa kot, kata dia. Kau boleh terima tak kalau Tuhan tu binasa? Dia kata boleh jadi juga tu. Habis rosak akidah. Rosak akidah. Sebab apa rosak akidah? Kerana akalnya boleh menerima kebinasaan pada Allah. Dia boleh terima binasa Tuhan tu binasa, Tuhan tu mati, dia boleh terima perkataan tu. Itulah yang merosakkan akidah. Benda ni halus tuan-tuan dalam hati ni. Tak ngaji tauhid tak terkeluar benda-benda ni.
Ni ngaji akidah ni supaya nak keluarkan benda yang ada dalam hati ni. Bila kita ceritakan baru nampak benda-benda yang berlaku dalam hati kita. Kalau tak buka, tak mengaji kitab macam ni, tak nampak bagaimana kepercayaan seseorang tu pada Allah. Kalau kata 10 orang, 10 jenis kepercayaan pada Tuhan. Macam-macam. Yang A percaya begini, yang B percaya begitu, yang kata Tuhan terhasil daripada getaran pun ada. Oh, macam-macam. Itu yang nak dibetulkan tu. Itu yang nak dibetulkan. Sebab masing-masing dengan kepercayaan yang salah terhadap Allah. Memanglah dipercaya Allah, tapi kepercayaan dia itu salah. Siti Kasim percaya ada Tuhan, bukan dia tak percaya. Tapi kepercayaan dia hasil dari getaran, contohnya. Nampak? Itu kepercayaan ni pada Tuhan begitu. Mana boleh? Tak boleh lah begitu. Lepas tu orang yang tak tahu pula mengiyakan pula perkataan tu. Makna setuju dengan perkataan tu. Kalau dah Allah tu dipanggil terhasil, maknanya asalnya Allah tu tiada. Maknanya menunjukkan Allah tu sebahagian daripada benda baharu. Jangan mamai besar akidah tu, perkataan tu murtad tuan-tuan. Dalam bab akidah ni dia tak ada toleransi. Sebab tu kita kena takut tersasar perkataan kita. Takut tersasar kepercayaan kita. Sebab itulah kena belajar. Kena belajar. Jangan kita tak apa, tak kisah. Alah lebih kurang lah. Jangan begitu, minta maaf tuan-tuan. Bab akidah jangan bawa main. Kemudian makna maka makna kekal itu tidak ada akhir atau dikatakan tidak binasa. Demikianlah 3 yang kemudian daripadanya. 3 mana? Mukhalafah, qiyamuhu binafsi, dan wadah yang tadi dah bagi contoh dah habis. Walhasil maknanya, ringkasnya, kesimpulannya, sifat salbiyah itu tiap-tiap sifat yang tak boleh mengerti akan dia. Itu akan tiap-tiap sifat salbiyah tadi tak boleh gerti, tak boleh faham, melainkan dengan ternafi. Tak boleh faham akan dia itu. Kalau boleh tambah dekat sikit bawah tu. Sebab dalam kitab dia tulis tak boleh mengerti akan dia itu dengan ternafi. Kita tambah sikit nak bagi kita faham lagi. Sifat yang tak boleh kita nak mengerti semuanya, melainkan tu dengan ternafi. Melainkan baru boleh faham maksud sifat salbiyah tadi. Baru boleh faham apabila kita menafikan dengan tidak, ataupun menafikan dengan bukan suatu perkara yang tidak layak dengan Allah. Baru boleh faham maksud sifat salbiyah tu. Sebab kalau tak dinafikan, sampai bila-bila pun takkan faham. Contoh, kudurat, makna Melayunya kudurat pula dah. Allahumma salli ala Muhammad. Qidam makna Melayunya sedia kala. Tiba-tiba ada orang tanya, apa maksud Allah Ta'ala tu sedia kala? Dia adalah sedia kala lagi. Yelah, faham sedia kala tu. Maksud sedia kala tu apa? Sedia kala lah. Balik-balik situ. Yelah, dengar dah sedia kala. Sedia kala tu apa? Apa sedia kala tu? Sedia kala lah, sedia kala. Tak reti. Tapi bila disebut begini, sedia kala tu maksudnya tidak ada permulaan. Nampak? Baru faham maksud sedia kan? Bila nafikan tidak ada permulaan, baru faham maksud sedia kala. Kalau tak dinafikan dari itu, sampai bila? Sedia kala, sampai sudah. Kekal Allah. Apa makna kekal? Kekal lah. Kekal macam mana? Kekal. Kekal macam mana? Kekal selama-lama macam mana? Syurga pun selama-lama je. Nampak tak? Jadi maksud kekal tidak binasa. Baru faham. Itulah yang kata Tuhan kekal. Baru faham lagi ni. Rupa maksud kekal tu tidak baru faham. 40 lah. Sekejap lagi. Kenduri tahlil sekejap. Habis-habis peringat.
Kemudian katanya musannif lagi, dinamakan dengan sifat salbi habis. Semuanya dinamakan. Mana tadi? Langkau. Atau bukan suatu perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Semuanya dinamakan dengan sifat salbi. Salbiyah. Jadi apabila kita menafikan barang yang tak layak dengan Allah, boleh juga termasuk dalam kata salbi. Tidak peka, boleh. Tidak buta, tidak lupa, itu masuk salbiyah lagi ada. Yang ketiga daripada empat bagi sifat ma'ani. Jadi dalam sifat 20 tu ada pula yang dipanggil ma'ani. Arti ma'ani, sifat yang bangsa ada di zat Allah Ta'ala. Nak bagi tahu diri sifat tu tadi, dirinya ada betul-betul, dirinya ada sungguh-sungguh pada zat Allah Ta'ala. Baik, untuk nak menghampirkan faham, kita makhluk ni juga ada sifat ma'ani. Kita makhluk ni pun ada sifat ma'ani kita. Baik, macam mana nak tahu sesuatu tu ma'ani ataupun tidak? Nisbah kepada makhluk, tiap-tiap benda yang boleh dikesan dengan panca indera, penglihatan, boleh dilihat, menunjukkan dia ma'ani, menunjukkan dia ada. Boleh didengar, menunjukkan dia ma'ani. Boleh disentuh, boleh dirasa dengan penyentuh, boleh rasa panas sejuk tu, ada. Boleh dihidu, boleh dicium, menunjukkan ada. Boleh dirasa dengan lidah, pahit ke manis ke masin ke. Jadi bila tiap-tiap benda yang boleh dikesan dengan 5 panca indera itu menunjukkan diri benda tu ada, diri benda tu maujud. Contoh ambil garam, letak kat lidah, rasa masin. Diri garam tu benda lain, diri garam tu lain, masin tu benda lain pula tu, faham tak? Jadi garam benda lain, garam ada ke tidak? Ada. Masin ada ke tidak? Ada juga masin tu. Tapi lemahnya kita makhluk ni tak boleh nak kesan diri masin tadi, hanya boleh dikesan dengan deria perasa sah. Nak tengok masin tak boleh, walaupun masin tu ada. Buka botol minyak wangi, bau harum, bau wangi. Diri cecair itu ada. Wangi itu juga maujud, makna benda ada juga. Maka lemah, dengan sebab lemahnya kita ni, hanya boleh dihidu sahaja. Nak tengok diri makhluk yang bernama wangi tak boleh. Walhal diri maujud, diri wangi itu ada. Warna putih pada kertas, warna putih. Ni putih, sifat putih. Diri kertas ni zat, jirim, jisim. Warna putih tu pula satu benda lain pula. Benda ada yang lain yang duduk pada diri kertas. Diri kertas ni dipanggil jirim, jisim. Sifat putih tu namanya sifat ma'ani, duduknya pada diri kertas. Habis faham dah tu ma'ani. Tak faham, tuan-tuan cakap faham, kita cepat berhenti. Kalau tuan-tuan tak cakap tak faham kan, kita ulang balik. Ulang kan sampai pukul 9. Gitu. Cakap faham je. Minta maaf lah tuan rumah yang ada majlis tu, minta maaf InsyaAllah kita niatkan hadiah pahala majlis ilmu kita kepada arwah nak buat tahlil tu, insyaAllah. Besar pahala tuan-tuan majlis ilmu ni. Kalau anda kata dalam masa ni ada orang boleh buat solat sunat 2000 rakaat, tak boleh lawan pahala hadir dalam majlis ilmu yang wajib, tak boleh lawan. Besar pahala ilmu. Amal sunat tak boleh potong amal wajib-wajib pahala dia. Kita niatkan pahala untuk arwah, InsyaAllah. Sampai i'tikad kita ahli sunnah i'tikad ahli punah tak sampai. Ahli punah kata tak sampai. Sebab tu dia tak nak tahlil tu. Apa tahlil ni? Bukan sampai pahala pun dia kata. Payahlah. Besok mu mati orang tak teringin nak buat tahlil mu duduk dah seseorang dalam kubur. Dia kata tak ada faedah. Tengok tu dalam kitab Minhajus Salimin, dia kata apa? Orang baca tahlil ni, orang baca talqin ni macam orang bodoh, dia kata. Pergi baca dengan orang dah mati dah, dia bukan dengar, dia bukan tahu pun, kata dia. Tengok. Sebab tu dia tolak. Tapi kambing, tak tolak lah kambing. Waktu tahlil tak datang, waktu nak makan dia datang. Tahlil bidah, kambing dah sunat kambing makan kambing. Makan kambing sunat. Tahlil haram.
bid'ah dalalah, tak sampai pahala. Nah, sebab dia mati besok orang tak ada nak tahlilkan dia, sebab dia dah kaya pahala dia kan. Kemudian katanya musannaf lagi, itu sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ada berapa? Dan iaitu sifat ma'ani 7. Yang kemudian daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Mana? Selepas daripada salbiyah apa? Lepas daripada wahdaniyah. Qudrat, iradat. Ada batuk pun tahu, ada tulis. Dan iaitu 7 sifat lebih lepas daripada sifat salbiah, iaitu kudrat. Erti apa? Kudrat berkuasa. Iradat erti berkehendak. Ilmu erti pengetahuan. Hayat erti berhidup. Sama erti pendengar. Basar erti melihat. Kalam erti penutur. Jadi 7 sifat tu namanya ma'ani. Dan sebab dinamakan 7 sifat itu sifat ma'ani, sebab apa? Kerana tiap-tiap satu daripada 7 tadi, tiap-tiap satu daripadanya 7 kudrat iradat sampai habis, menuju kepada satu perkara yang ada, makna yang ada sungguh-sungguh di zat Allah. Seperti kudrat, seperti sifat kudrat ada sungguh, makna diri kudrat tu ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Maka makna kudrat satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab, kalau Allah Ta'ala dengan kehendaknya nak menunjukkan, nak menzahirkan, nak membukakan hijab kepada kita, nak menunjukkan sifat kudrat dia, nescaya dapat di sini dengan makna haruslah kita melihat akan dia, akan sifat kudrat tu. Makna harus dilihat sifat kudrat Allah tu. Harus dilihat sifat kudrat Allah tu. Tapi ingat, bukan makna harus dilihat menunjukkan sifat kudrat tadi ada tempat duduk, ada tempat tinggal dia, ada rupa bentuk dia, ada warna dia, ada jarak jauh dekat. Bukan. Sifat kudrat Allah tu pun tak sempurna dengan sesuatu. Jangan kata harus dilihat, maknanya kudrat ni ada bentuk. Tak, Maha Suci. Makna harus lihat. Sebab apa pula harus lihat? Kerana diri sifat kudrat itu perkara yang ada. Jadi dalam kaedah usuluddin, tiap-tiap perkara yang ada harus dilihat kalau diizinkan oleh Allah. Yang tak boleh lihat ni benda yang benda yang tak ada tak boleh lihat. Sampai kiamat pun tak boleh lihat, sebab benda memang tak ada. Contoh nak tengok Tuhan yang lain, sampai bila-bila tak boleh tengok, sebab memang tak ada sampai bila-bila Tuhan yang lain. Habis demikianlah 6 kemudian daripadanya sifat maknawi ma'ani. Mana pula? Cepat sambung ma'ani. Betul lah. Yang demikian 6 kemudian daripada sifatnya, daripada kudrat tu. Makna lepas daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, samalah nak menunjukkan satu sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya pada zat Allah. Zat Allah bertempat ke tidak? Tuan-tuan, ngaji dah ni. Zat Allah bertempat ke tidak? Ada bunyi kod pula tu. Tak kod kata dia. Tidak bertempat. Zat Tuhan tidak bertempat. Sungguh ke tidak, tuan-tuan? Ya ke tidak ni, jangan main ni. Sungguh. Kod di seluruh, kita kod orang dengar. Zat Allah tidak bertempat, maka sifat-sifat ma'ani Allah pun tidak bertempat. Sebab apa tidak bertempat? Kerana sifat ma'ani ni duduk pada zat yang tidak bertempat. Jadi sifat-sifat makhluk bertempat. Kerana diri tempat ditompang tadi tu, jirim jisim tu bertempat, maka sifat-sifat makhluk pun bertempat. Zat Allah tidak bertempat, maka segala sifat-sifat Allah pun maha suci dari bertempat. Yang keempat daripada 4, wallahu a'lam. Itu sifat maknawiyah pula. Yang keempatnya, bahagian yang keempat daripada 4,
Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Insya-Allah nanti lagi akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma ahli qudri wa dzakar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.